serta tiada mendakwa dan mengaku jadi Nabi. Ya tak mengaku jadi Nabi. Mana seperti berjalan di tengah-tengah air. Dia mau tengok ya jalan tengah air tak tergelar. Nyong tengah air sungai. Tak tergelar. Lakah ke sana, seni-seni. Dia mau tahu, mu ni keramat sungguh dah. Keramat apa biasa tu. Yang ngaku dia Nabi tak? Ya tak ada ngaku dia Nabi. Maka karamah itu orang panggil karamah yang zahir. Nah, ataupun kita kata seperti yang tengah-tengah, terbang di tengah-tengah udara. Dah, di tengah-tengah udara apa dok tubai syah apa burung dah. Apa woli-woli terbang dah. Jadi Mekah dah kalau cuk terbang. Cuk tak terbang. Ni mau tak kecek bahang lakon ni deh. Lagi membinasa ia akan ada. Jadi binasa akan ada tu karamah yang bahasa zahir. Ada pun karamah yang hakikiyah, iaitu seorang yang adalah ia di dalam martabat ubudiyah. Makna dia tu sebenar-benar orang panggil kehambaan kepada Allah. Dia ni satu hamba yang hina, satu hamba yang lekeh, maka pastilah dia tu kena istiqamah, kena tetap di dalam dia ibadat dan ingat pada Allah. Tengok. Dan ada pun karamah yang bahasa zuhir, yang bahasa terang-terang, seperti jalan atas air, seperti terbang di tengah udara, seperti pergi Mekah sekelip mata, misal lu. Dan ada pun karamah yang bahasa zuhir, yang bahasa nyata-nyata, yang bahasa terang-terang. Mana? Seperti berjalan di atas air dan terbang di tengah udara dan pergi ke Mekah saat ni tu orang panggil sekelip mata. Itu buah misal lu. Mudah faham, nama tak faham tu. Dah. Dan ada pun karamah yang bahasa zahir itu seperti terbang tengah udara, berjalan di tengah air, tak tergelah, pergi Mekah sekelip mata ni. Membinasa ia karamah yang zahir. Dia membinasa. Dah. Gapo dia? Yang mencari. Mana binasa mencari gitu. Membinasa ia karamah yang zahir. Yakni mencarilah ia karamah zahir. Akan ada kebiasaan. Benda ni tak berlaku pada orang kebiasaan. Jalan atas air tak bergelar, pergi ke Mekah sekelip mata, terbang tengah udara, turun dalam api tak jadi rana. Orang panggil pada adat kebiasaan ni tak berlaku pada manusia biasa. Herak. Turun dalam api, turun dalam api. Bangun marifah saya tak ada di rana. Tu dia panggil karamat bahasa dia. Misalnya dia jalan-jalan kata lu 20 tepuh gum dia saat ni dah. Tepuh gum kata lu 20 hacur dua-dua. Tapi dia jalik kau tinggal luar dalam. Tu dia tak ada rana. Ni karamah bahasa dia. Ni siapa dia? Ni Tok Guru Tok Nabi Allah. Tok Guru Tok Nabi Allah Amla. Nah. Tok Nabi Allah Amla tu. Dok di Amla di kita dok gin lah. Di scan walk tu. Tok Nabi Allah Tok Guru dia dok Malaysia ni. Ya kata Allah, pun nak tanya mu sikit. Gapo makhluk Allah Taala paling kedebel sekali? Makhluk Tuhan paling kedebel, hak paling bekan sekali. Allah tak aku tak tahu ya tuan guru. Ya tak ada. Ya kata makhluk Tuhan hak paling bekan, hak paling kedebel, hak paling kasar, hak paling gareh ialah kena kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang panggil makhluk Tuhan hak paling bekan, hak paling gasai, hak paling gareh. Lepas tu aku nak hajar ke muning ilmu tu ilmu kat kena bekan, ilmu hak orang panggil makhluk Tuhan hak paling bekan tu tak makan mu. Mana tahu api neraka tak makan mu. Keluar bede, pesen ni benda pisah, benda tajam, benda besi ni ada kena kecek dah. Makhluk Allah Taala paling bekan, paling garang tak makan mu juga. Deh. Tok Guru dia saat ni bawa jalan. Mari kereta ludah 10 2 tek kapuh pom tepuh dah. Tuan jalan tu baik koh. Tak ada jadi rana. Tinggal luar dalam sebutnya. Tinggal luar dalam copai ya. Ni kan? Ni orang panggil karamah yang bahasa zahir pada manusia biasa tak berlaku. Tu orang panggil mencarikan adat, membinasakan adat. Faham mulai dah? Dah. Ya dah. Bistar ni nak Malaysia nya dia modal gapon. Malaysia lu ni tak ambil dah ni. Assalamualaikum. 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 Kena kak ada apa kak? Baba Pajawi lah ni. Ni mana ni kak ni? Ni Kuala Lumpur apa? Kuala Lumpur ada apa kak? Itu dah tanya ni ada seorang ni lah. Suami dia kahwin muda masih dah lepas. Ada tak bawa suami dia tu ubat tak apa? Tak tahu. Wok tengok kau apa tahu nak royak juga. Kerana suami yang masih dah rapat ke bini yang masih dah rapat? Bini muda masih dah rapat. Apa dia tak ingat mak tua langsung apa oh. Tak ingat masa dia baru dia
Ya hak baru ya terik-terik je kan masa ya lah tu. 5 tahun dah. Oh, ya hak tua saya dia lah ya jadi lenggo gapo itu ni siap belakang kena jadi belakang. Lepas tu kalau kita bawa mak tua lah, suami tak pergi boleh tak? Boleh cuba mari boleh, tak ada gapo. Cuba lah ada bapak dia kan. Gana? Kenapa? Ada ceramah apa tu ramai orang dikesak. Orang ada apa? Dah lepak bapa buang boleh ada kawan kesak. Nah gitu lah bukan pandai ada babo tak ada duk pandai itu hak pandainya babo tu mau jadi asbab gitu ya kak. Ya apa? Tahu bah. Tapi apa buat hari datang lah. Yalah sehari kak. Ya tak. Rumah dah ramai tu tapi tu orang pun lama 20 tahun. Ya. Jangan nak cakap abang macam tu lah. Ya. Bawa bini tua lagi adik. Ya. Suami tak ada bawa. Atau buat marah. Tak apalah dia tu suami dia tinggal situ dulu. Ya, abang. Terima kasih abang ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Bang mari Johor. Dia katanya membinasa ia akan ada kerana didang dulu dia. Agak dia. Pasal teh leleh lah. Magai pokok sakit tu banyak ni. Pasal Allah perut nak mutah kan. Magai cuma banyak mas. Magai pokok cuma aja kan. Pasal nak mutah gini pasal lali. Pasal Allah perut magai. Pihak budak Tino saya tengok budak Tino ngaji tu Adi ya. Jadi pasal mana tak tahu. Hak tu kena tu Adi. Tak tahu kau anu kau budak tu kena lagu anu tapi bagai cuma belaka lah. Lepas tu hak mari di wang tu pun bagai cuma juga. Nyanyo budak-budak pun tak tahu nak kata kita pun tak ni minta tu hewi itulah kekuatan gitu ya. Kuat-kuat dah insya-Allah. Doa banyak-banyak nah boleh tolong kepada mana lah apa bunyi pun tak pandai juga dah. Membinasa ia akan ada yakni adat kebiasaan ia mencarikan adat jalan tak air tak gelap mencarikan adat naya tengah udara mencarikan adat bedil tak masuk mencarikan adat orang biasa bedil masuk bukan masalah bedil masuk apa peluru lah masuk bedil tu tak masuk deh. Peluru tu tapi yang ni peluru tak masuk weh. Adat biasa orang biasa tak usah kata peluru bedil pisah tank itu berdarah dah demo ni bedil buk deh tak masuk tembak Allah. Minih bedil ya setong peluru. Dia buat ya 12 orang bedil satu. Ni apa kecek ni belakang ni kita tidur moyo semalam ni. Ya ta Fikri mun nak dak ilmu ni Fikri. Ilmu apa itu bela. Ilmu bedil tak masuk. Aku nak pergi ke murah aku pun tua dah tak agak bela. Keluhu 1000 lepas maye, pas zuhur 1000, pas subuh 1000, pas asar 1000, pas maghrib 1000, pas isya 1000, 5000 sehari keluhu. Oh tak awal lah. Tak kena mengajar, tak kena mengaji. Baca keluhu tu lah. Pak Kulhun ni belai buat tunggu tak kubur tera tengok 70,000 tera. Semua boh mulut-mulut. Kadang-kadang masuk kaku ni mulut ni. Dia tanya fok tunggu kubur. 70,000 Kulhun nah. Ni mulut kaku. Nah, ni 5,000 sehari. Ya tembik amalan ni. Dah tak selah tak ambuh. Banyak doa lah. Ya temu amal 40 hari. Ya akan mai mimpi ke ada satu malam yang 40 mu tak boleh tidur. Depa bila mu tidur ya tak ada. Malam 40 tu mu nak tidur lah nyata. Lepas tu ada guru mai royak kamu. Nah, lepas tu nak timbullah ujian orang nak bedil kita ke, nak tuna tepuh di kereta ke. Kalau lepas pada ujian tu orang panggil pan. Kalau tak kena ujian mai pan. Dah kalau kena bedil pom, bedil tak masuk. Dah, maka orang panggil pan. Dia tu mula-mula ya nak tak ibadah Allah jawab amal ni. Lepas dia buat amal cukup 40 hari tu orang besar dah 40 hari buat amal cukup 250,000 kulhu, mung ada ujian lah. Apabila ia tu baik di Amlah masa tu Amlah kita pergi ke jalan ke apa orang panggil scan walk tu dulu jalan kampung kan jalan kampung pergi budak-budak dulu jalan payah jalan bulubai payah lah jalan getah habis dah nyok habis dah masa tu baik pada Amlah mini tunggu tak payah tengah jalan 2-3 ting kereta dah mini tu wah dek grup pok ya tu tahu nak buat kan dah saya pun mati habis tinggal je tak anyok orang dah pahaya tu pecah baju ni hancur habis tak ada walaupun saning tak ada hancur habis tapi tubuh tak ada jadi rana tubuh jadi bedai merah-merah patut kalau orang biasa tu bedai masuk dah biasa dah kena kecek mati dah lah tapi yang ni bedai tak masuk sebab ini orang panggil karamah yang Allah Ta'ala pada seorang karamah yang bahasa zuhir dah ni fok dulu dia buat amal sungguh supaya tu
tu nebe Allah teluk we tu nebe Allah Allah tu ripeng nah di nak bangun sini berkeping habis ni dah nah peng sini tu dah tu peng biasa kecek lah kau ni tu ripeng apa ni biasa masa kita budak-budak dulu hal karamah yang bahasa zahir kalau kuenya serupa dengan istidrak berserupa dengan istidrak. Nah, kalau kita tengok karamah zahir bedi tak masuk jalan ta'ai ni berserupa dengan istidraj. Istidraj ni Allah Subhanahu wa taala wi banyak ke pada orang-orang kafir. Hak ni wi pada orang kafir tengok supaya tok cah. Nah, jalan ta'ai tak tergeleh. Tok Cha turun dalam api, tak makan di api, tak ada jadi gana. Ni orang panggil Allah Subhanahu wa taala wi juga kepada orang kafir, tapi di atas jalan istidraj. Apa istidraj? Di atas jalan pengungur daripada Allah, jalan mereka daripada Allah itu. Nah, dah. Jadi kalau kita tengok masalah karamah zahir ni, ya nak semih-semih, nak serupa dengan istidraj. Dan ihanah. Apa ihanah? Yakni Allah Ta'ala bagi kepada orang kafir kaya yang amat-amat besar ataupun boleh jalan tapi tak tergeleh, jalan tapi tak ada jadi rana, tapi terhawi di atas jalan ihanah. Tuhan nak perhinakan dia. Gitu Pak Molek. Tapi Zuhir nampak karamah lah, nampak mulia lah, nampak gedebeh. Tapi hak sebenar tu Tuhan nak perhina, nak dia tak khabar, dia tak sedar, dia tak kabur dengan keadaan yang lagu tu. Tengok supaya Fir'aun hidup 500 tahun tak bisa remeh. Boleh tak? Fir'aun laknatullahu alaihi hidup 500 tahun tak biasa remeh. Pas Tuhan nak istidrak dia, nak ihanah kan tak? Tuhan wiyo tu tak remeh 500 tahun. Dia rasa tak mati lah. 500 tahun hidup mai tak biasa remeh, tak biasa sakit. Kenapa? Semong tak biasa. Fir'aun 500 tahun hidup mai bersembang tak biasa. Pas pelan tak orang? Demam dak, sakit dak, kok tu kok ni dak, semong tak biasa. Pas dia rasa dia tu pelik, dia tak ada sakit, tak ada apa. Maka lepas dah itulah yang ngaku dia jadi Tuhan. Ngaku jadi Tuhan. Sebab apa? Tuhan nak istidrak, Tuhan nak perhina dia. Perhina tak? Dengan dia tu ngaku jadi Tuhan, maka Tuhan nak perhina dia, akhir-akhir dia akan terjun, akan jatuh dalam neraka Allah Ta'ala selama-lamanya. Tu ihanah. Dah. Hujung jatuh dia tu orang panggil di atas jalan kehinaan. Kalau kita tengok zahir tu nampak kemuliaan yang bahasa zahir, tapi hakikat penguasa dan ihanah daripada Allah. Dan sihir, sihir. Sihir. Ni sihir lah. Main orang panggil kecek mudahnya. Bahasa kita sihir ni orang panggil tutup mata. Kelip mata, silap mata. Supaya main sihir itulah. Supaya dia membuh lain ni kan, buh kalen misalnya, buh pecah-pecah, tubik burung di sana kan. Orang panggil apa? Silap mata. Orang panggil tudung mata, kelip mata ni mah. Main kertas, gulung-gulung kertas dah fuk main sihir tu kan. Main silap mata lah kecek mudah main kertas apa. Parik. Gulung-gulung kertas, macam-macam tubik burung kan. Dah. Ni orang panggil silap mata. Ataupun supaya sihir-sihir ni orang panggil tudung mata lah sihir ni. Kama dia sihir nampak mulia supaya dia duk main sihir learning tu lah. Main sihir saat ni tu buat rupan kepal ni. Dah. Lepas tu buat kepala orang. Hasil ni saat ni tu ikat kat tali. Kadang-kadang ikat rata, dia buh nak koci. Oh sakit sini weh. Lepas tu ikat di kaki supaya rata duk kaki nak jalan dia cum jadi penghujung tu. Kerana ni sihir. Silap mata. Zuhir kita tampaknya nyadi sungguh dia buat weh. Sakit sungguh weh. Supaya dia duk gatung gata. Supaya dia tamat dengan gata nak jalan tak leh. Supaya mokcik di gurah tu. Orang ikat dengan gata tu gata so besar duk di kaki. Ni rasa tubik dah setengah-setengah apa. Tapi jalan dia jetak. Ni kan sihir. Tapi terhawi lagu ni wi di atas jalan pungu. Kamu ada karamah ya bahasa zahir semih-semih dengan sihir tu. Dah. Sebab tu ulama tasawuf panggil dia tu permainan budak. Dan ilmu sya'bidah. Ni ilmu sya'bidah. Al-mih-mih ilmu sihir itu juga. Ilmu pesing kita kata ilmu pesing sya'bizah ni. Ilmu yang pesing dah. Orang panggil ilmu ni untuk nak apa? Nak buat kena orang. Nak buat tak molek pada orang. Nak buat jahat pada sepon ni lah. Orang pakai ilmu ain. Ilmu ain ni Arab banyak. Dia tengok pada satu orang tunjuk. Dia nampak di dada seorang. Dia tengok dengan mata dia. Dia tengok mata Hamdi. Tengok mata Hamdi. Dia ada kata dia hatta jinggi kali dengan tengok dia tu. Malah karah Hamdi klik nak nyawa tak boleh sakit dada. Ni orang panggil ilmu ain. Nyaki ain. Sebab tu Arabnya minta Allahumma inni a'udzubika minas sihri. Allahumma inni a'udzubika minal aini.
Nyakit inyo gi dengan mata seorang. Mata dia tajam, kalau dia gi tengok di dada seorang, malah kara dia ni nak tidur tak leh. Tu orang panggil ilmu sya'bidah, setengah daripadanya. Dan mumawwanah, ni setengah daripadanya mumawwanah, nah, dalam hak orang yang mukmin. Orang mukmin tu ada mumawwanah, apa yakni pertolongan dan ilmu yang dipemberi oleh Allah Taala kepadanya. Maka samonyo itu tiada nama ia yang tersebut daripada istidrak, daripada ihanah, daripada sihir, daripada ilmu sya'bidah, daripada mumawanah ni akan karamah. Tak dinamo karamah, tak nama karamah pada mana? Pada ahli suluk, yakni di sisi ahli suluk dan di sisi ahli tasawuf, ia tak panggil karamah di sisi mereka. Di sisi mereka ilmu sihir, istidrat, ihana dan ilmu sya'bidah, ilmu mawanah ni walaupun timbul berlaku di sisi orang-orang beriman, yakni berjalan atas air pergi Mekah sekelip mata terbang tengah udara, di sisi ahli tasawuf, di sisi ahli suluk, yakni orang-orang yang duk menjalani kepada Allah, dia tak panggil kau ni dia tak panggil karamah weh. Ahli suluk mana? Yang sampai ia ahli suluk. Tak ada molek. Payah sikit ni ngaji cara tasawuf sikit ni. Yang sampai ia ahli suluk dan ahli tasawuf sampai kepada hadratillahi subhanahu wa ta'ala, yakni di hadrat Allah, di hadapan Allah. Makna kata orang yang sampai di sisi Tuhan, yang sampai ke hadrat Tuhan, di hadapan Tuhan, maka semua daripada istidrat, daripada ihana, daripada ilmu sya'bizah, daripada ilmu sihir, daripada mumawanah, karamah yang bahasa kemuliaan, yang bahasa dunia, yang bahasa zahir, di sisi mereka tak panggil karamah. Karamah sisi mereka ialah di dalam murtabat ubudiyah. Itulah hakikat karamah di sisi mereka, yakni mereka dapat boleh memperhambakan diri semata-mata kepada Allah, boleh ibadat pada Allah. Itulah karamah di sisi mereka. Mereka jadi hamba yang hina. Allah Ta'ala dikatakan penghulu yang amat agung, Tuhan dikatakan Tuhan yang amat besar. Kami ni dan aku ni perhambaan diri. Aku ni hamba yang sangat-sangat hina, pasti kena taat pada Allah, boleh wa amal ibadat setiap masa, setiap keadaan. Inilah karamat di sisi mereka, seperti saya kata, haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Tengok. Dan ada pun karamat yang bahasa duniawiyah. Ni saat ni kemuliaan yang bahasa zahir. Seperti masalah kita kata jalan ta'ai masalah. Dan karamah, dan ada pun karamah, yakni kemuliaan yang bahasa duniawiyah, yang bahasa ke dunia karamah yang bahasa ke dunia kemuliaan yang bahasa ke dunia maka dia ada menganaki kepadanya, kepada karamah yang bahasa ke dunia kemuliaan ke dunia kaya raya orang ni. Kaya sungguh, harta beratus-ratus juta. Kalau kita jabat ke supaya toke tohi, kaya tak ada gamuk-gamuk. Tu dia panggil kemuliaan dunia tu. Lepas tu kita tengok supaya siapa dia. Kalau hak negeri siang ke setengah daripadanya tak sing hak kaya. Orang panggil kaya orang panggil sutuk dengan langit, kecek mudah-mudah. Adapun kalau kaum kita ni kaya dia lagi. Kita tahu kaya ni dia panggil satu kemuliaan yang bahasa dunia. Apa tengok. Orang kaya berdoa. Ataupun orang ni kita kata dia saat ni tu kita katanya dah. Kedai berdoa. Ni dia lelaki ni kedai berdoa ni kemuliaan bahasa dunia. Dia berdoa, kaya berdoa, saya ramah berdoa, menegok besar berdoa. Ni kemuliaan yang bahasa dunia. Maka tiada menghendaki kepadanya, yakni nisbah ke sisinya, di sisi ahli suluk, ahli tasawuf. Maka makna kata kemuliaan yang bahasa duniawiyah ni, maka tidak dikehendakikan kepadanya, kepada ahli suluk. Ahli tasawuf tak ada kehendaki. Malaikatnya kemuliaan yang bahasa dunia siapa yang kehendaki? Tidak kehendaki malaikat orang yang ahli hurman ni. Tengok malaikat. Malaikat orang-orang ahli irman, orang yang ahli hurman, dan pula orang yang ahli khaybah. Na'udzubillahi min zalika wallahu alam. Malaikat orang nak pada kemuliaan dunia ni, malaikat daripada orang-orang yang bahasa tertegah akhirat. Makna orang nak kepada mahuwa dunia.
nak kemewahan dunia, nak kesedapan dunia, dan tok segara tolakkan akhirat, maka fok ni yang naklah kepada kekayaan, kepada kemuliaan dunia. Mana ahli hormat, yakni puak-puak yang nak kepada kemewahan dunia dan kemauan dunia, kesedapan dunia, tolak akhirat. Fok ni yang nak kemuliaan kaya raya, kedai pengkak tinggi apa ni. Ni fok ni ahli hormat dan ahli khaybah, yakni fok kata dunia ni tak binasa dah, tidur sini tak ada gig mana. Supaya kena kita tengok fok ahli Quraisy. Fok Quraisy dulu dia kata kita tak ada mati, kita mati pun kita tak ada bakit dah. Kita bakit saat ni tu kita tak ada kena hasyat dah, kita tak ada kena timbang amalan. Ni daripada fok ahli khaybah belaka, dia naklah kekayaan dunia, kemuliaan dunia dan pula karamah dunia, tapi dia tolakkan akhirat. Ni fok-fok ni dia nak. Tapi bagi ahli tasawuf, ahli suluk, dia tak ada nak kepada karamah yang bahasa duniawiyah ini. Tak? Duniawiyah dia tak sih. Tu syahdan bermula wali itu tiada maksum imannya sebab zuhir karamahnya. Tengok. Orang wali ni. Tengok. Dan bermula wali, yakni bukan wali. Wali ni makna orang kekasih dengan Allah. Makna dia tu jadi kekasih Allah, Allah kekasih dia. Tu wali. Baca molek. Dan syahdan ini satu jaga bermula wali itu tiada maksum. Yang amar. Tiada maksum imannya, iman wali. Tiada terpelihara iman. Kadang-kadang orang wali jatuh murtad. Kadang-kadang orang wali jatuh kufur. Kadang-kadang orang wali binasa imannya. Tengok supaya bersisa. Duk buat amal 270 tahun. Buat amal mengajar anak murid di bumi ni berbelah-belah ribu. Anak murid duk ngaji tah langit 3-4 ribu. Tapi hujung jatuh dia binasa iman dia. Tak maksudnya iman dia dengan Allah. Supaya daripada Bal'am bin Ba'ura. Kalau dia saat ni mengajar lekat. Apabila lekat, dia lengok naik ke langit. Maka nampak di lauhil mahfuz. Masa Allah dia lekat. Tapi hujung jatuh dia kufur dia. Tu wa iyazubillah. Tengok molek. Wali tu tak maksum imam. Sebab apa? Sebab zuhir karamahnya. Sebab zuhir dah. Tuhan wi zuhir karamah dia. Kemuliaan dia tu, karamah dia tu Tuhan zuhir dah. Mana berjalan atas air. Kadang-kadang dia doa pak Tuhan terima. Kadang-kadang dia lekat satu masalah dia lengok naik ke langit. Tuhan buka lalu dah. Di lahul mahfuz tu masalah lekat. Dia boleh royak lalu dah. Dia berak. Dia berak. Pak kita tak ada siapa tanggung tu kita ni. Tengok. Masalah kita kata karamah. Tengok. Perhati sini nah gapo al-karamah. Takrif yang diberikan oleh ulama, pengenalan diberikan oleh ulama. Gapo dia masalah al-karamah. Karamah ni wahia amrun khariqun lil adati ma'a ghairi da'wa bin nubuwati. Tak ni dengar dah takrif ni. Kalau takrif lagi pada sini ni bukan karamah. Karamah ni gapo wahia amrun lil khariqi, amrun khariqun lil adah. Ialah satu perkara yang mencarilah ia akan ada. Yang membinasalah ia akan ada. Mendedahkan ada. Adat kebiasaan tak berlaku pada manusia kebiasaan. Tapi walaupun berlaku perkara mencari keadaan ma'aghairi da'wa, serta ia tak ada mengaku bin nubuwati dengan kata ia jadi nabi. Misalnya pada satu orang ni orang panggil timbul karamah, tapi ia tak ada mengaku kata dia nabi. Dah. Masalah wali ni tu dua tiga perkara. Satu wali ia tak tahu kata ia wali, orang tahu kata ia wali. Kadang-kadang satu wali lagi, orang saat ni tu tahu kata ya wali, dia pun tahu kata ya wali. Dan satu wali lagi, dia diri tak tahu kata ya wali, orang pun tak tahu kata ya wali. Bagi wali ni ada 3 pula lagi kan datang. Nah, kama dia, kita tengok Tayyib tu Jaha. Tayyib tu Jaha ni satu orang yang pelik. Satu orang pelik dia mau kata ya ada budak lek jahat tu jadi nak apa? Orang panggil mai dalam perut jadi merah, orang panggil jadi tapung. Merah, orang panggil tanda dalam perut lagi, merah muka. Lepas tu dia mau pergi jumpa dengan Tayyib tu. Tayyib tu. Dia mau Tayyib tolong peralih sikit ya. Peralihkan hak merah ni mai tak tah belakang kena gitak di perut jadi tak comel berdoa. Dia besar sikit kenapa merah tak comel. Ya sebab merah di muka ni dia mengikut bulan. Bulan halus, merah halus. Bulan qabsah ya qabsah. Dia bulan tengah apa penuh bulan penuh purnama ya besar mengikut bulan. Lepas tu ayah dia ngamuk dia pergi jumpa tu ya kata ya ayah tolong peralih sikit merah anak emak dia duduk sini ni tindak hak mari dalam perut ni minta peralih kita tah belakang tak apa merah tah belakang tak apa dia pakai baju maka tak ya betul saat ni pun peralih baca doa sikit sebanyak dia siuk saat ni tu maka dia peralih mari tak tah belakang hari mula tak apa hari kedua hari ketiga tu benda duduk sini beralih mari duduk sini sungguh
Lepas tu demo sedekah dia tu duit 100 kop. Demo masa tu 100 kop banyak dah weh. Ya sedekah 100 kop amal keteh. Dah. Lepas tu benda di sini ni kita tahu merah nak beralih, nak heret ataupun nak hiri. Tak pergi. Ni nak kata karamah dia kemuliaan sebab dia beribadat kepada Allah Taala, dia boleh beralih benda merah sini mari tak tah belakang. Ni karamah tak? Ni orang panggil karamah kemuliaan yang Allah Taala wi pada dia. Sebab panggil tak betul? Sebab dia mau duit 100 kok dia yang kata dah, dia gang kata ngah. Kata tes kawe weh. Nah tes cawe dia mau kita cawe minum-minum sudah ya halar duit 100. Dia mau tahu saya 100 5 kok ya. Tak apa, dia mau suruh kata 100. Ya betul dah. Hak nak ayat tujuh kerana mana? Ya ni karamat, makna kata merah dok tapung sini, ia boleh beralih mai tak lip belakang. Hanya apa yang karamah tu habis dia. Tapi dia tak ada mengaku kata dia jadi nabi. Tak betul mengaku dia nabi. Tak. Pas kita tengok di tanah orang panggil tah bukit dekat rumah bena ni Sahilir ni. Orang tua nafs tak Allah. Orang panggil tak ya apa masa tu orang panggil dia tu, tapi dia tak makan nasi lah. Tak makan nasi, makan roti, makan dadah, makan bertih baik tu ya. Anak dia seorang lah ni taklah makan nasi siapa kelah ni. Dia Allah panggil dia Allah tak bukit lah kasih kepala ni. Sebab berkat orang tua dia tak makan nasi. Dua amal ibadat pada Tuhan. Nah, siapa dia tak makan nasi. Nah, maka dia timbul karamah pada dia. Karamah timbul dia saat itu serta dia tak mengaku jadi nabi. Kalau timbul benda kepelakan mencari keadaan dia mengaku jadi nabi, hak ni bukan. Mana iaitu karamah suatu perkara membinasa dan mencari adat kebiasaan manusia serta tiada mendakwa dan mengaku jadi nabi. Dia tak mengaku jadi nabi. Mana seperti berjalan di tengah-tengah air. Dia mau tengok dia jalan tengah air tak tergelar. Nyong tengah air sungai tak tergelar. Lakah ke sana seni-seni. Dia mau tahu mu ni keramat sungguh dah. Keramat apa biasa tu. Dia mengaku dia nabi tak? Dia tak ada mengaku dia nabi. Maka karamah itu orang panggil karamah yang zuhir. Nah, ataupun kita kata seperti yang tengah-tengah terbang di tengah-tengah udara dah. Di tengah-tengah udara apa dok terbang siapa burung dah. Apa woli-woli yang terbang dah. Yang Mekah dah kalau cuk terbang. Cuk tak terbang. Ni mau tak kecek bahang lakon ni deh. Bukan bahang ni hak sungguh dah. Kalau fak dengar tu dia tak kan berapa kecek. Hak ni hakikat. Kalau dia mau tak siapa dia mau nak kecek tak leh. Benda ni berlaku di wali-waliullah dan aulia-aulia illah. Di tengah udara tiada jatuh, tak jatuh pun rafia. Ada. Fok ni ya semaya sejik ya semaya surau dia, ya pergi zikir tempat fok ya. Ya tak zikir sekali dengan fok kita. Nah, fok ahlillah ni. Lepas tu wahia dan ia karamah, pati molek. Mena dalil dan mena payah, lepas tu kena perhati molek. Berarti hak ni nak pakai masa sikit lagi. Kita tak tahu lain-lain ramai-ramai. Pia nak jadi waliullah. Pia nak jadi awliya illah. Siapa dia nak jadi abdal. Siapa dia nak jadi autad. Siapa dia nak jadi nuqabat. Siapa dia nak jadi nujabat. Hak ni pengkat di atas amalan ibadat masing-masing. Wahiyan kismani ia ni. Apa dia? Al-karamah ni. Kismani aizawatu kismai ni. Tu baik pada dua bahagi. Mana yang pertama? Fal-ula ay fal-kismul ula. Ataupun fal-karamatul ula. Al-karamatul haqiqiyatu. Orang panggil kemuliaan. Salah tak baju ni pakaian ni Allah Ta'ala wi kepada seorang. Orang panggil al-karamatu wal khil'atu. Yakni pakaian ni yang Allah Ta'ala wi ke dia sebenar. Mana? Wahia al-martabatul ubudiyatu. Ialah martabat ubudiyah. Apa martabat ubudiyah? Kita tengok hadis Nabi kata, anta budallah, engkau memperhamba diri ke Allah, engkau ibadat Allah, engkau sembah Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau nampak Allah. Tak ada nampak orang lain. Engkau memperhamba diri, mempersembah diri atau engkau ni hamba yang hina, hamba yang lekeh. Lagi pula Tuhan menjadikan kita ingat lagu tu, seolah-olah engkau nampakkan Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka sekiranya engkau tak nampak Tuhan, tak nampaklah ibadat semaya kita, tak nampak Tuhan. Tapi kita ingat seolah-olah Tuhan tu duk tengok kita, duk muraqabah kita, duk murakib kita, duk mengitai-ngitai dah. Ini orang panggil murtabak ubudiyah. Ini ialah dikatakan hakikat bagi karamah ataupun karamah yang bahasa hakiki, yang bahasa sebenar. Seorang ini ingat ia hamba pasti kena taat setiap masa, setiap keadaan. Inilah dikatakan kenapa? Karamah kemuliaan yang diberi oleh Allah yang sebenar. Maka ini sebenar-benar wahia turadu inda ahli tasawufi wa ahli suluki. Ialah di sisi ahli tasawuf dan ahli suluk. Ia kata inilah hakikat karamah di sisi mereka. Adapun jalan taat, main budak tu.
Jalan tak udara, main ni budak tu. Turun api tak tergelar, turun api tak nyala, turun api tak hangau. Maka tak tergelar, tak orang panggil karamah. Orang pakai ilmu Nabi Ibrahim, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Orang ni tujung dalam api. Yang yakin dengan ayat kata, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Maka orang ni pakai dengan ilmu ni, turun dalam api tak nyala, api tak menganguhkan dia. Maka itu tak dikatakan karamah di sisi mereka. Inilah sebenarnya karamah dan khil'ah. Apa pemberian pakaian ni terhawi pada orang-orang waliullah, pada orang-orang yang dia kasih ya. Mana yang diberikan oleh Allah selepas daripada mengabdi diri kepada Allah, selepas pada abdi diri, perhamba diri, ibadat terhawi pakaian dia. Pakaian ni ke dia, kemuliaan ni ke dia, karamah padanya. Dan yang kedua, al-karamatu zahirah, kemuliaan yang bahasa zahir. Mana? Mislu ta'irin fil hawa, seperti seorang terbang di tengah udara. Wa mislu masyin fil ma', berjalan atas air, jalan dalam air tak tergelar. Ni orang panggil karamah yang bahasa zahir. Mana mislu ta'irin fil hawa, berterbang ia seorang di tengah udara. Lagi pula wa masyin fil ma', berjalan di tengah-tengah air tak tergelar weh. Wa hakaza. Dan ini ni masalah di sisi mereka berpegang. I'tikad bagi ahli tasawuf, ahli suluk, yang kata karamah yang zahir ini seumpama al-istidrak. Seumpama ni ya. Istidrak yang Allah Ta'ala penguasa dan merkaan dari Allah untukkan orang-orang kafir dan beri pada orang kafir mana? Seperti orang kafir kaya raya. Raya tak ada gamuk-gamuk. Ni orang panggil penguasa kemuliaan ni yang bahasa zahir. Yang bahasa dunia, hak ni terhawi. Hak ni dia panggil istidrak. Dan pula karamah zahirah ni seumpama istidrak yang Allah Ta'ala beri pada orang kafir. Ihanah ataupun kehinaan. Zahir nampak kemuliaan lah. Supaya Fir'aun yang ngaku yang jadi Tuhan, yang ngaku yang ada kekuatan, yang ngaku tadi dia ni Tuhan yang sebenar, maka ini ihanah daripada Allah. Zahir nampak kemuliaannya. Ataupun daripada sihir, seperti tokan sihir bagi Nabi Musa, bagi Fir'aun, kamar dia lepaskan ular. Nah, tukar for dia lepas, piah, jadi ular dapat Musa. Piah, jadi ular dapat Musa. Dari 7 lapis orang daripada tokan sihir bagi Fir'aun, lepas tukar jadi ular. Tapi orang panggil ini sihir, silap mata dan tudung mata bagi Musa. Maka Allah Subhanahu Wa Taala firman pada Musa, "Hei Musa, mulai lepas tukar mengatik." Musa lepas tukar ya jadi ular besar, maka mai makankan ular-ular bagi tokai bagi tokai sihir bagi Firaun. Selepas pada itulah tokai sihir bagi Firaun tadi, "Amanna bi Rabbi Musa wa Harun." Kami beriman dengan Tuhan bagi Musa dan pula Harun. Ni orang panggil zuhir tu seumpama bagi istidrak ataupun daripada ihanah dan pula daripada sihir dan ilmu sya'bizah. Sekadar tu dulu kami dikata wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata dia berkata rahimahullah, dia berkata ya musannif lah, rahimahullah, ia merahmati akan dia akan musannif oleh Allah. Musannif kata ana lagi, wa arjullahal karima an yaj'alahu nafi'a li awami gini. Wa arjullahal karima an yaj'alahu nafi'an li awamil muslimin. Baca molek. Wa khalisan li wajhihi wa zakhiratan li yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Boh baris lu. Farqan. Ramai. Mak tulis baris. Wa arjullaha. Pasal buah baris lu. Wa arjullahal karima. Nama tak kena dah nguluk baca tu. Ayyaj'alahu nafi'an li awamil muslimin. Kat tu. Wa khalisan liwajhihi wa liwajhihi lah. Wa khalisan liwajhihi wa zakhiratan li yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tengok mulai. Buhana kita lo. Wa arjullaha, aku berharap-harap, kata musannif. Wa arjullaha, aku berharap-harap akan Allah. Allah mana sifat? Buah kita lu. Tak kita tengok hak musannif terjemah. Aku berharap-harap, kata musannif, Allah akan Allah. Allah mana? Al-Karimah, yang amat berjuruhlah ia Allah. Allah yang amat berjuruh, yang amat mulia. Aku berharap-harap maf'ul bagi ay arjullaha.
ayyaj'alahu bawasa menjadilah ia Allah akan dia akan hazir risalah ataupun mazukit minar risalah. Akan ini ni, akan dia akan barang yang disebut daripada ini risalah ni. Dah bosa menjadi akan dia akan hazir risalah ataupun mazukit min hazir risalah, daripada ini risalah kau harap apa? Nafi'an. Menjadi Allah akan dia akan hazir risalah nafi'an, maf'ul dua, jadi naf'alah ia, jadi gunalah ia hazir risalah ataupun mazukit minar risalah ataupun hazal kitab. Tak situ tak ke? Ayyaj'alahu bosa menjadi ia Allah Ta'ala akan dia akan hazal kitab Sulamal Mubtadi ni. Nafi'an beri menaf'alah ia hazal kitab Sulamal Mubtadi ni, jadi naf'a li awamil muslimina, bagi orang-orang kebiasaan daripada orang-orang qadi daripada muslimin, orang biasa-biasa daripada orang muslimin, maka boleh ambil menaf'alah ia dan dia jadi naf'a bagi orang-orang muslimin, kebiasaan daripada orang-orang muslimin. Lagi pula wa khalisan atas pada nafi'an. Lagi pula wa arjullahal karim an yaj'alahu bosa menjadi akan dia akan hazal kitab ni khalisan atas pada nafi'an. Khalisan mensucilah ia, bersucilah ia dan bersihlah ia ini kitab liwajhihi bagi zatnya, atau liwajhihi ai li zatihi, atau dia panggil min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Itlaqnya juz' muka tapi kanaknya kul, yakni zatihi, li zatihi bagi zatnya, zat Allah Ta'ala. Dan aku minta pohon pula, berharap pula pada Allah Ta'ala, minta jadilah kita ini Sulamal Mubtadi syarah syarah akan dia oleh syahadat kita dengan kata kifayatul muhtadi ni. Wa zakhiratan, dan kita ini juga sebagai jadi pertaruhan, simpanan kita. Wa zakhiratan jadi pertaruhan dan simpanan. Ali bagi aku ni, bagi musannif, sebagai jadi simpan dan pertaruhan bagi aku, yaumala yanfa'u, pada hari yang tidak berguna, hari yang tidak naf'a, malun oleh harta, yakni hari kiamat. Jadi aku mintalah kita aku buat ni, aku karya Sulam Mubtadi yang disyarah kata kifayatul muhtadi ni, supaya aku minta berharap pada Tuhan jadi simpan ni aku, jadi pertaruhan aku di akhirat pada hari yang tidak berguna oleh harta, wala banuna, dan anak-anak cucu dan anak pinak tak jadi berguna dah hari ni. Pada hari tidak berguna harta, tidak berguna lah oleh anak pinak, illa man atallaha biqalbin salim, malaikat orang yang mendatang Yaman dengan hati yang sejahtera. Dengan hati yang sejahtera dia malaikat dia datang hati sejahtera dia negara. Malaikat dengan mereka yang datang ia dengan hati yang sejahtera dok negara lah. Ya tadi dok negara ya. Illa man atallaha biqalbin salim, malaikat mereka yang datang ia dengan hati yang sejahtera. Tengok masa dah musannif terjemahan. Artinya, arti bagi kata wa arjullahal karim ay yaj'alahu nafi'an li awamil muslimin, dan aku harap akan Allah. Allah mana? Bada Tuhan. Tuhan tu bada pada Allah tu. Aku harap akan Allah, dan aku harap akan Allah. Allah nak Tuhan yang amat murah. Tuhan yang amat murah jadi pihak daripada Al-Karim. Setengah tu kita pasal Tuhan yang amat berjuru, yang amat mulia, yang amat murah. Tengah musannaf kita diterjemah Al-Karim mana? Yang amat murah. Murahnya Tuhan, berjuruhnya Tuhan. Lagi pula bahawa dijadikan dia akan ini kita dan akan ini risalah, memberi manfaat, memberi kegunaan bagi segala orang awam, yakni orang qadi, orang biasa daripada orang-orang mukmin. Mana orang qadi? Orang kampung biasa tu orang qadi. Orang alim, orang ngaji tu orang tak panggil orang qadi. Supaya kita lah ni orang panggil pertengahan daripada orang-orang muslimin. Adapun orang yang alim ngaji pandai apa itu, hak tu orang panggil yang tinggi daripada muslimin. Kata
Orang Qadir biasa, orang kampung biasa duk kerja cari makan, ngaji juga seminggu sekali. Tu orang panggil awal. Paku minta lah kitabku ni jadi faedah, jadi berguna bagi orang kebiasaan pada orang-orang muslimin dan orang mukmin. Deh. Dan ni kebanyakan apa murad dengan awam, yakni menganaki yang musannif, yakni kebanyakan muslimin, yakni kebiasaan orang muslimin dan pula orang-orang kebiasaan lah. Kebanyakan orang muslimin lagu mana? Nah, daripada banyakkan orang kampung-kampung kebiasaan, patut kau minta lah kitab pun jadi naf'at bagi orang kebiasaan. Dan aku harap bahawa dapat bagiku ni ikhlas. Aku harapnya bosa dengan sebab kitab ni juga aku mintanya jadi naf'at bagi orang-orang muslimi, dan pula aku buat kitab ni bahasanya bagi aku ni ikhlas. Apa ikhlas? Yakni suci hati, bersih hati, bulat hati. Bahasa mana? Semata-mata kerana Allah. Apa ikhlas? Dan suci hati. Tafsir lagi. Dan suci hati pada keadaan amal aku ini. Amal aku ni. Gapo amal aku ini? Yakni mengarangkan kitab tu jadi khalis, yakni jadi ikhlas semata-mata Allah. Tu murad dengan amal aku, yakni mengarang dan menyusunkan kitab ni. Minta jadi ikhlas dan bulat hati semata-mata kerana Allah. Tulis molek. Apa amal aku? Yakni mengarangkan kitab dan menyusunkan kitab ni semata-mata jadi apa? Yakni jadi ikhlas, bulat hati semata-mata Allah. Kemudian ikhlas tu bagi siapa? Bagi wajahnya, wajah Allah. Bagi zatnya, zat Allah. Bagi dirinya, diri Allah. Apanya makna bagi zatnya? Yakni menganaki musannif pada syarahnya. Gawa dia? Kerana Allah semata-mata dan tiada memandang kepada yang lain daripada Allah. Tak mandai pada yang lain, tak ada tengok pada yang lain, tak ada nak tilik kepada yang lain pada Allah. Buat amal ni, karya kitab ni, susun kitab ni semata-mata kerana Allah, tak ada tengok kepada yang lain daripada Allah. Ini makhluk dah nak beri puji ke dah mata jadi kitab musannif kita ni, jadi kitab Tok Sedah ni dah tak ada nak. Dan lagi aku harap bahawa dijadikan dia, yakni kan kitab musannif ni, Sulam Murtadi ni, pertaruhan. Tu tafsir pada zakhiratan. Pertaruhan yakni sipen ni. Pertaruhan dan sipen ni bagi diri aku. Jadi sipen ni, apa sipen ni? Yakni pahala-pahala yang aku karek ini jadi sipen ni di hari yang tidak ada naf'at oleh harta kita. Makna jadi ke? Pertaruhan. Apa pertaruhan? Yakni pahala-pahala yang aku karekkan kita. Patu orang duk teluahkan kita, orang duk mengajikan kita. Ini jadi pertaruhan dan pula sipen ni aku. Sipen ni aku di mana? Pada diriku ataupun bagi diriku pada hari kiamat. Hari ketika sunat Israfil suyuk sunat sangkala yang kedua. Tu murad dengan kiamat. Apa kiamat? Yakni pada hari Israfil siuk sunat sangkala yang kedua pong. Siuk sunat sangkala pertama orang mati habis semua benda nyawa mati. Siuk sunat sangkala yang kedua 12 lubang. Supaya tanduk sunat yo buat tanduk. Kita tengok dalam hadis. Sunnah bagi Israfil tahawi ya siup pada sunnah kali pertama kali kedua. Hijayan ti siup sunnah. Pas sunnah ni supaya dia jadi bokok, supaya dengan tanduk lemu. Patu sunnah ya tu ada 12 lubang. Patu sunnah kali yang kedua ni kiamat ni pong. Fo dolah tanah buka habis. Bangun belipak. Bangun duk cokoh. Kubur terbuka sendiri. Ni hari kiamat ni. Aku minta pada hari itu terjadi sipen ni bagiku pada hari kiamat, iaitu hari kiamat. Hari yang tiada memberi manfaat, yang tidak memberi kegunaan. Tuan datang manfaat dan kegunaan. Harta tak ada guna dah tika ni. Dan anak buah pun tak ada guna dah. Anak buah kita, cucu cicit kita, anak kita tak ada boleh buat gapo kita. Tak ada guna pun nak tolong pun tak boleh dah hari ni. Dan anak buah malaikat amal yang soleh, malaikat amal yang baik saja yang boleh guna pada hari ini. Jadi faedah pada hari ini. Amal yang soleh, amal yang baiklah bagi orang yang datang akan Allah dengan hati sejahtera. Malaikatnya orang mendatang amal soleh bagi orang yang datang akan Allah dengan hati yang suci, hati yang sejahtera, hati yang selamat. Gawa selamat sejahtera daripada syirik. Daripada syirik dengan Allah.
dan ria pada amalnya. Nah, mana orang ni lah hak berguna di akhir esok. Orang datang ke Allah dengan hati yang suci, hati bersih daripada syirik Allah, tak ada dia. Buka ni sikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kita dah. Dia katanya fa innal ma'murati syar'iyyata la tasqutu anil ma'muri biha bimisli hazihil khayalati. Jadi sesungguh puasa titahan dan suruhan segala suruhan yang bahasa syarak saning la tasqutu, tiada tergugur dan tiada lepas, anil ma'muri biha, daripada titahan dengan dia, tak lepas daripada titahan disuruhkan dengan dia. Tak lepas dan tak gugur bimisli hazihil khayalati, dengan ining khayale, dengan ining segala perasaan. Kata kita lalu pada seorang, patu seorang kalau kita lalu dia orang kedebel, orang kaya, dia tak jawab salah kita suka lagu tu kata tak jawab, maka dengan khayale ining, maka tidak tergugurnya titah yang disuruhkan oleh syarat. Mana syarat suruh salah apabila jumpa dengan sama-sama muslim. Nah, kita saat ni kena wisalah. Patu kita dah suka terima tu tak jawab salah, hak tu kita tak usah iktibar, tak usah duk pandai situ, tapi titah tetap tak gugur walaupun kita sekolah mana pun. Nah, mana titah tu akan disuruh kita suruh salah mata. Dah. Walau nazarna ila hazal khayalil fasidi, dan jikalau kita menilik, kita tengok ila hazal khayalil fasidi, gi kepada khayalan dan perasaan yang bahasa punah ni. Punah nak lalu pada seorang, orang ni tak jawab salah juga sebab dia balah dengan kita. Tapi titahan dan suruhan daripada syarak suruh salah semata, jumpa sama Islam. Sama pada kita tak orang kita baik, orang kita tak baik, demo orang lebih, kita orang kurang, maka titahan tak ada tergugur dengan kita, dengan khayalan kita itu. Tak gugur, tak lepas. Mana tahu walaupun orang ni balah kita kena wisalah assalamualaikum, walaupun ni orang ni kedebel pada kita tak jawab salah, kita kena wisalah sebab kita tak gugur dengan khayalah kita perasan pesing punuh ni, pesing binasa, pesing khayalah yang pesing punuh, yang pesing munggah, orang panggil pesing pasik, yang pesing binasa ni. Lan tarakna, sesungguh meninggal oleh kami, yakni kita ni lah musannif ni, inkaral munkiri, baca itu, akan tolak dan ingkar bagi orang yang mengingkar. Orang yang mengingkar mendasa kacawi, kita wisalah ke dia pun dengan khoyal kita, dia tak jawab salah kita sebab dia orang lebih ataupun dia balah dengan kita. Tapi masalah kalau kita tengok kepada kita syarak, tak gugur dengan kita sekolah tu, tak gugur dengan kita pandai lah tu, tak gugur dengan kita saat fikir lah tu, ataupun perasaan kita lah tu, kita perasaan 10 kali 20 kali lah tu, tapi kita syarak tak gugur, kena wisalah semata-mata. Dah. Kami nampaknya pandangnya kami la tarakna, kami tinggallah ingkara, tolak ke al-munkiri, bagi orang ingkar kata mtasa wisalah, wisalah pun dia tak jawab. Ingkar ala man fa'alahu, di atas mereka yang memperbuatlah iaman hu akan dia akan gawa, di atas mereka yang memperbuat lagi pula ingkar, mereka yang mungkir, yang mengingkar, yang mentolak, alaman, di atas mereka yang memperbuatlah iaman hu akan as-salah. Jadi orang tu buat juga wisalah juga, mu tak usah wisalah lah dia. Ada orang ingkar, wisalah pun wisalah, dia tak jawab ke mung, sebab mung tu orang tamadai, dia orang lebih. Jadi orang ingkar kita lah tu, mu tak usah kacau buat, dia tak jawab salah mu. Walaupun orang ingkar, kita tolaklah ingkar bagi seorang yang ingkar, seorang yang kata orang tu tak jawab salam, kita ingkar, kita tolak. Dah. Kamu ada ingkar di atas mereka yang memperbuatkan dia salah. Ada ingkar saat itu. Jahilan kaunahu, hak ada seorang tu jahil, kaunahu akan keadaannya. Ya jahil, hak ada seorang memperbuat tu jahilan, jahil ia, kaunahu akan keadaannya, keadaan wisalah tu mungkaran, diingkarkan akan dia. Kita tolaklah bagi seorang yang ingkar di atas perbuat seorang akan wisalah, hak ada seorang tu ya jahil, di atas keadaan wisalah tu diingkar, ditolakkan dia, ya jahil, ya tak tahu.
wa ghalaba ala dhannina, dan ghalib kebanyakan ala dhannina di atas kuat skor kami, annahu bahwasanya la yungzajaru tiada ditegahkan biqaulina dengan perkataan kami, tak ditegah dak. Walaupun ada orang engkau musawi saleh lah dia tak jawab salammu, tapi engkau tu jahil daripada orang yang engkau lagu tu, kama dia masalah tu ditolakkan ataupun ditegahkan wisalah, jawab kata tidak ditegahkan akan dia, tu orang panggil ghalib dan pula kuat skor kaminya begitu. Wisalah lah, walaupun demo jawab tak jawab, demo nak tolak sadar tak tolak, hak tu kita sebab syarat tak tergugur dengan skor kita ataupun khayalan yang pasti itu. Fa inna inkarana alaihi wa ta'fi wa ta'rifana lahu kubhuhu yakunu sababan li ithmihi idza lam yuqala anhu. Tengok, fa inna inkarana, maka jika ingkar kami, tolak kami, alaihi ke atasnya, ke atas al-munkir, di atas seorang yang ingkar. So wisalah lah, wisalah punya tak jawab, kita ingkar. Di atas orang wa ta'rifana, dan mengenalah kami lahu bagi seorang tu al-munkir ni, kubhuhu kejinya, huduhnya. Huduh sangat tu, orang ingkar tu huduh sangat tu, tak comel sangat kan. Yakunu adalah ia ia gapo? Ia sebab wisalah tu sababan li ismihi, jadi sebab bagi sebab berdosanya, berdosa bagi al-musallimi, seorang wisalah, demo tu wisalah tu sunat, jawab salah tu wajib. Maka sebab kita wisalah tu demo berdosa dengan kita tu, maka itu kata kami keji sangat kalau duduk sekolah tu. Sebab syarat suruh wisalah, demo nak jawab tak jawab tu tah demo tu demo, tapi kita kena wisalah. Maka orang sekata tak ada kena wisalah, maka sebab demo berdosa sebab kita, itu huduh sangat kata musannifnya, sababan li ismi iza lam yuqla anhu, apabila tidak diserikkan daripadanya, tidak ditercambuk daripadanya, daripada seorang itu. Wala syakka anna la natruk al-inka bimisla haza, dan kami tidak syak pada bahasa kami tidak tinggal al-inkar akan masalah ingkar tolak bimisla haza, dengan seumpama ini, seumpama al-munkiri ala man fa'alahu ni, kami tolak, kami tak tinggal, kami ingkar semata-mata. Walau dia kata muwi salah, orang tu tak jawab salammu, kami tetap ingkarkan akan dia. Hak kata dia tu keji sangat, huduh sangat, lagi pula tak betul, kami akan tetap kena wisalah walau dia mau jawab salah tak jawab salah. Wa nadhiru haza kasiratun ma'rufah wallahu alam, dan sebandingnya ini al-inkar ni kasiratun ma'rufah, yakni banyak sangat yang dikenali, wallahu alam. Sekat tu kami kata wallahu alam pada tu.